Allahumma barik wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling bertuah dengan memperolehi syafaat Tuhan pada hari kiamat? Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya setelah aku melihat minat kamu terhadap hadis, maka aku telah menduga bahawa tidak ada seorang pun yang akan bertanya tentang perkara ini sebelum kamu. Orang yang paling bertuah dengan memperoleh syafaatku pada hari kiamat ialah orang yang mengucap La ilaha illallah dengan hati yang ikhlas. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling bertuah dengan memperoleh syafaat Tuhan pada hari kiamat? Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya setelah aku melihat minat kamu terhadap hadis, maka aku telah menduga bahawa tidak ada seorang pun yang akan bertanya tentang perkara ini sebelum kamu. Orang yang paling bertuah dengan memperoleh syafaatku pada hari kiamat ialah orang yang mengucap La ilaha illallah dengan hati yang ikhlas. Hadis riwayat Bukhari. Alama Aini rahmatullahi alaih menulis bahawa terdapat 6 bentuk syafaat bagi Rasulullah SAW pada hari kiamat. Syafaat yang pertama ialah untuk kelepasan pada penderitaan di padang mahsyar. Setiap manusia akan sesara kerana mengalami pelbagai bentuk penderitaan dan mereka akan berkata, biarlah kami dicampakkan ke dalam neraka asalkan kami terlepas pada penderitaan ini. Pada ketika itu mereka semua akan pergi menemui para Nabi alaihissalam yang terunggul, seorang demi seorang dengan merayu, Tuhanlah yang paling layak untuk mensyafaati kami di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tidak ada seorang pun antara para Nabi alaihissalam tersebut yang berani untuk mensyafaati mereka. Akhirnya Rasulullah SAW yang akan mensyafaati mereka. Syafaat ini meliputi seluruh makhluk, seluruh alam, manusia dan jin, Islam dan kafir. Semuanya akan mendapat manfaat pada syafaat ini. Kisah ini diceritakan dengan terperinci dalam hadis-hadis mengenai hari kiamat. Syafaat yang kedua ialah untuk meringankan azab bagi setengah orang kafir, sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih mengenai Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW. Syafaat yang ketiga itulah untuk mengeluarkan setengah orang Islam dari neraka setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka. Syafaat yang keempat ialah untuk memohon keampunan bagi setengah orang mukmin yang telah dijatuhkan hukuman dimasukkan ke dalam neraka disebabkan amalan-amalan buruk mereka supaya mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka. Syafaat yang kelima ialah bagi setengah orang mukmin yang supaya mereka dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Syafaat yang keenam ialah untuk meninggikan darjat orang-orang mukmin. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.